Mulut duk busuk-busuk kita pergi baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Booster Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila baca Quran ni tuan-tuan dia ada adab. Hidup manusia dia mesti kena ada adab. Adab ni adalah akhlak budi pekerti yang baik. Maka bila kita nak baca Quran, Quran adalah benda yang baik, kalamullah, maka ada adab dia bagi menyempurnakan bacaan tersebut supaya mendapat pahala dan ganjaran besar daripada Allah. Di antara adab-adab sebelum membaca Al-Quran, pertama, hendaklah ikhlaskan niat kerana Allah. Baca Quran kerana Allah. Bukan nak bagi tahu suara kita sedap, memang kena baca bagi sedap. Tetapi ikhlas kerana Allah, kerana nak baca kalamullah, nak dekat diri dengan Allah. Yang kedua, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Jangan dalam junub, tak ada wuduk, kita duk pergi pegang Quran apa. Boleh baca Quran tak ada wuduk, baca yang kita hafal boleh. Tetapi terbaiknya bila kita ada wuduk, kita berada dalam jagaan Allah, kita didampingi oleh para malaikat. Bila kita bersuci, kita baca Quran dengan berwuduk, itu lebih baik. Kan? Tambah pula kalau kita nak menyentuh Al-Quran. Yang ketiga, membersihkan mulut dengan siwak. Ambil siwak, ambil kayu sugi dulu mulut. Ataupun gosok gigi di rumah bagi bersih. Jangan mulut penuh cabai, penuh dengan makanan, baru sudah makan benda-benda busuk. Contohnya, baru sudah makan budu ke contohnya, makan belacan umpamanya. Mulut duk busuk-busuk, kita pergi baca Quran. Tak kenalah kalau kita duduk dengan orang pun badan busuk, orang tak mau duduk sebelah kita. Maka kita nak baca Quran, kita nak para malaikat mendampingi kita, tapi kita busuk. Wangi-wangilah sikit, bubur minyak-minyak wangi sikit, bagi wangi sikit. Okey, cuci mulut bagi bersih. Sekurang-kurangnya berkumur-kumur dan bersugi. Yang keempat, bersihkan badan, pakaian dan menutup aurat, itu terbaiklah. Macam kita nak semayang tu, kita pakai dengan pakaian yang penuh dengan kesopanan. Untuk walaupun sebenarnya pakai kain, tak pakai baju pun boleh. Dia baca Quran, tak ada pakaian pun tak apa. Tetapi dengan adanya pakaian, bererti kita menghormati Al-Quran yang kita baca. Yang kelima, duduk dengan sopan di tempat yang bersih. Yang keenam, menghadap kiblat dengan fikiran yang tenang, nak membaca Al-Quran, fokus terhadap bacaan. Yang ketujuh, membaca doa, apa-apa doa penerang hati. Ya Allahumma arhamna bil Quran dan sebagainya. Maka kita baca doa agar Allah permudahkan urusan baca Quran. Yang ke-8, membaca a'udzubillah. Yang ke-9, membaca bismillah. Jadi kalau mula start nak baca Quran tu, kena baca a'udzubillah sekali dengan bismillah. Kemudian sampai pada ayat mana-mana kita nak baca tadarus, orang lain nak baca a'udzubillah ya, tak payah bismillah dah. Ini untuk tadarus. Jadi kalau kita seorang-seorang baca a'udzubillah, baca bismillah. Sebab Allah sebut dalam satu ayat, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu nak baca Quran, minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Jadi baca auzubillah, mudah-mudahan syaitan tak bagi was-was kita, tak bagi lemah semangat untuk membaca Al-Quran. Itu 9 adab, bahkan ada banyak lagi, boleh tengok dan rujuk dalam kitab-kitab yang lain, adab sebelum membaca Al-Quran. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula saya skeptikal dengan app ni, tapi bila saya tengok dia punya campaign, kita just kena ingat 900 patah perkataan, tapi kita boleh faham 80% Al-Quran. So macam mana tu? So saya ni bukanlah jenis yang ingat bahasa Arab kan, tapi semalam waktu saya solat, saya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. So macam mana benda ni boleh lekat dalam kepala saya? Sebab bukan sekadar Quran ni boleh bantu kita untuk faham, tapi dia ni cara pengajaran dia macam lebih ke arah game, lebih ke arah yang effective and interactive learning lah. So sangatlah mudah, sangatlah senang untuk, tak kisah semua golongan, sama ada tua ataupun muda, memang senang faham.